Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya hendak beri satu penjelasan berupa apa orang kata lebih kepada untuk menyedarkan anda bahawa anda sebenarnya telah ditipu selama ini oleh pihak-pihak sel-sel media, laskar cyber yang berpihak kepada kerajaan. Dan ini sebenarnya penipuan ini saya dah perhati selepas PRU 15. Dan saya melihatnya diwar-warkan, tetapi pada masa itu oleh kerana orang tengah bincang siapa Perdana Menteri, orang tengah bincang kerajaan yang bakal dibentuk. Jadi saya berpendapat kalau saya jelaskan tidak ada sesiapa yang berminat. Okey. Tetapi sekarang timbul isu kestabilan kerajaan. Dan saya pun sudah jelaskan banyak cara dan banyak sebab mengapa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak dapat bertahan. Saya dah bincang dari sudut secara semula jadi, atau dalam bahasa sekarang orang kata secara organik dia boleh jatuh sebab masalah-masalah dalaman, bagaimana ianya akan retak selepas PRN yang bakal diadakan, ya, semua saya sudah jelaskan. Okey. Jadi hari ini pula saya nak jelaskan yang sebelum ini saya kata mungkin ada MP-MP yang akan tarik sokongan dari kerajaan. Mengapa saya pilih hari ini untuk jelaskan? Sebab saya terbaca satu blog. Blog ni adalah seorang pro Anwar. Okay. Now, tujuan saya menamakan menyebut blog ni bukan sebab saya nak jatuhkan kredibiliti dia, saya nak hina dia, tidak. Malah saya tak akan sebut nama blog itu, cuma ianya blog pro Anwar. Yang saya nak bangkitkan adalah dalam intipati ataupun dalam kandungan blog itu, dia kata rupa-rupanya kerajaan tidak selamat walaupun ada akta anti lompat. Okey, kenyataan itu betul. Tetapi bila saya baca kandungan blog itu, saya mendapati dia berkata selama ini kita fikir anti lompat, akta anti lompat ini boleh menghalang kerajaan jatuh. Selama ini kita fikir macam-macam lah. Kita fikir sebab sokongan perlu secara en bloc, ya, sebab nanti wakil rakyat kalau dia tarik sokongan, dia perlu kosongkan kerusi dan sebagainya. Jadi kemudian dia kata dia pergi bincang dengan peguam, dan baru dia dapat tahu rupa-rupanya ada rahsia macam mana sebenarnya walaupun ada akta anti lompat parti ni, kerajaan tidak selamat. Okey, itu yang dia kata. Nah, sekali lagi, saya bukannya ingin menghina dia ataupun memperlekeh dia, tidak. Itu bukan matlamat saya. Tetapi kalau anda berkata ini adalah satu rahsia bahawa dengan adanya anti lompat ni kerajaan masih boleh tergugat, dan kemudian dia kata jangan tanya dia rahsia tu, dia tak nak bincang, saya nak maklumkan itu mengarut. There is no such thing as ini adalah rahsia. Tak ada apa-apa rahsia bagaimana kerajaan boleh tumbang dengan adanya akta anti lompat. Ianya basic, terlalu asas, dan sebenarnya ianya terang-terang boleh difahami kalau anda memahami Perlembagaan Persekutuan dan akta anti lompat. There is no secret about it seperti mana yang dikatakannya. Malah sebenarnya selepas PRU 15, satu spin, satu penipuan yang diwar-warkan dalam media sosial bukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya Laskar Cyber Pro Anwar Pro PH ni, kononnya disebabkan akta anti lompat parti,
Sokongan SD tidak laku lagi. Ini lagi satu pembohongan. SD tidak laku lagi kerana semua sokongan tu perlu en blok dari parti. Ini lagi satu pembohongan. Dan dia guna alasan sebab itu Agong tidak layan SD. Ini lagi satu pembohongan. Okey. Jadi kita mulakan dengan peristiwa Anwar jadi Perdana Menteri. Ini saya nak tekankan sekali lagi, walaupun berulang kali saya dah katakan. Ianya bukan sebab SD tak laku Agong lantik Anwar. Kita fikir balik, ya. Imbas kembali apa yang berlaku. Perikatan Nasional sudah menghantar 114 ke 115 SD sahih. Dan ini telah diterima oleh istana. Ya. Tetapi apa yang berlaku adalah pada satu malam Zahid mengadakan satu mesyuarat tergempar Barisan Nasional, kepimpinan tertinggi Barisan Nasional, dan bersetuju bahawa Barisan Nasional tidak akan sokong Anwar atau Muhyiddin. Dan disebabkan Zahid bersetuju, semua MP-MP BN lega dan mereka memberi hak kebenaran kepada Zahid untuk mewakili mereka berjumpa Agong. Sebenarnya Agong bukan nak jumpa Zahid, Agong nak jumpa semua MP. Tetapi sebab MP-MP dah Zahid dah setuju dalam mesyuarat itu, jadi MP-MP benarkan Zahid mewakili mereka. Tetapi bila pergi ke istana, Zahid telah menipu dalam warkah dia kepada Yang di-Pertuan Agong, kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Dan ini telah diketahui oleh MP-MP BN itu, yang seterusnya marah dan minta Zahid letak jawatan. Jadi bukannya SD tak laku, sebab Zahid menipu, maka SD daripada 10 MP BN yang telah diletakkan di istana sebelum itu sudah jadi not valid kerana Agong merujuk kepada kenyataan Zahid. Okey, so itu pertama. Kedua, kalau anda nak kata en blok dan sebagainya, ya. Okey. Dulu saya pernah beritahu bahawa salah satu cara Anwar mungkin tumbang ialah bila MP-MP BN yang tidak berpuas hati, yang sudah tidak terima Zahid, yang sudah lihat BN sikap diktator dan sebagainya, dia keluar parti, dia lompat parti. Maknanya dia keluar daripada UMNO. Jadi bila MP-MP ini keluar daripada UMNO, secara automatik perlu berlaku pilihan raya kecil. Saya dah beritahu, MP-MP BN ni, kalau mereka keluar BN, mana-mana parti mereka masuk, sama ada mereka masuk Perikatan Nasional ke, mereka masuk GTA ke, kemudian ada pilihan raya kecil, kerusi itu akan dimenangi oleh Perikatan Nasional atau GTA. UMNO jangan harap, PH jangan harap. Maka dengan cara itu, pembangkang akan ada lebih banyak kerusi selepas 10 kerusi tambahan selepas MP-MP ni lompat. Dan kemudian sekiranya parti-parti pembangkang atau Perikatan Nasional, katakan MP-MP ni lompat masuk Perikatan Nasional. Kemudian Perikatan Nasional ada 10 kerusi tambahan. Jadi daripada 74 jadi 84. Sudah melebihi Pakatan Harapan. Ya. Percayalah, GPS ni dia takkan ikut Zahid. GPS memang selalu ikut Barisan Nasional, tetapi bukan Barisan Nasional Zahid. Kalau dia lihat semua heavyweight sudah masuk Perikatan Nasional, GPS jangan harap kekal dengan Zahid. Jadi akhirnya kerajaan Anwar akan tumbang. Okey, akhirnya lah. Okey. Dan percayalah, dalam pakatan pun ada 2-3 MP tak puas hati. Tetapi itu hanya cerita 10 MP keluar dulu, kemudian buat PRK, kemudian selepas PRK, Perikatan dapat lebih banyak kerusi, kemudian baru GPS tarik sokongan. Okey. Tetapi kata ya, tak apa. Jadi katakan esok bukan 10 MP yang tarik sokongan, bukan 10 MP BN yang keluar daripada UMNO. Katakan esok 40 lebih MP tarik sokongan dari Anwar, termasuk 10 MP UMNO. Katakan esok 40 tarik sokongan. Katakan GPS tarik sokongan daripada Anwar, bersama 10 MP daripada UMNO, bersama GRS tarik sokongan daripada Anwar.
Okey. Di sini pertama sekali, GRS adalah satu gabungan. Dia tarik sokongan, Akta Anti Lompat Parti tidak boleh halang apa-apa. Sebab MP-MP bukan lompat parti, bukan dipecat parti. Kalau GPS tarik sokongan, tidak ada apa-apa. Sebab Akta Anti Lompat Parti tidak boleh menentukan sama ada gabungan itu perlu atau tidak sokong Anwar. MP-MP tak lompat parti. Kemudian ada orang kata, Regi, tetapi 10 MP BN tertakluk kepada keputusan bersama BN. Jadi dia tak boleh tarik sokongan daripada Anwar. Sebab kalau dia tarik sokongan daripada Anwar, UMNO boleh pecat dia. Betul. Kalau UMNO pecat dia dan UMNO sudah pindah perlembagaan parti untuk menyelaraskan perlembagaan parti dengan Akta Anti Lompat Parti, bermakna jika MP-MP ingkari ketetapan parti untuk menyokong Anwar, maka UMNO boleh pecat MP-MP berkenaan, dan sekiranya UMNO pecat MP-MP berkenaan, perlu berlaku pilihan raya kecil, betul. Tetapi itu kemudian PRK boleh buat kemudian. Asalkan MP-MP tarik sokongan daripada Anwar, dan sekiranya cukup MP tarik sokongan daripada Anwar, tak kira mereka mengingkari perintah parti ke, mereka ikut perintah parti ke, sekali MP-MP sudah tarik sokongan, dan jika Anwar terbukti sudah hilang majoriti, sebelum anda nak sebut nak buat PRK, Anwar wajib pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meletak jawatan atau untuk mengusulkan pembubaran parlimen, untuk menasihati Agong membubarkan parlimen. Dan sekiranya Anwar pergi dan menasihati Agong untuk membubarkan parlimen, dan Agong tidak ingin bubarkan parlimen lagi, maka Anwar wajib letak jawatan. Ya. So MP-MP ni sama ada dia ikut kehendak parti dia ke, dia tidak ikut kehendak parti dia ke, itu tolak tepi. Sekali MP-MP dah tarik sokongan dari Anwar, dan jika jumlahnya mencukupi sehingga Anwar hilang majoriti, tak usah cerita lain. Tak usah cerita MP-MP ni kalau ingkari parti, mereka boleh dipecat dari parti, dan kemudian mereka perlu kosongkan kerusi, kemudian perlu buat pilihan raya. Itu semua kemudian. MP-MP ni ada hak untuk menyatakan sokongan mereka sebagai ahli Dewan Rakyat. Hak itu tidak pernah ditarik balik ataupun ditidakkan oleh Akta Anti Lompat. Akta Anti Lompat tidak menyebut bahawa MP-MP wajib mengikut ketetapan kepimpinan parti. Akta Anti Lompat tidak menyebut hanya parti boleh tentukan sokongan terhadap Perdana Menteri. MP-MP tidak boleh buat keputusan sendiri, tidak. Ya. Kalau akta dah sebut hanya parti boleh tentukan sokongan terhadap Perdana Menteri, MP-MP tidak boleh, maka tak ada masalah. Tak perlu suruh MP kosongkan kerusi, sebab esok Agong hanya rujuk kepada ketua-ketua parti. Tetapi perasan tak, Agong minta semua MP BN menghadap, ya? Sebab MP BN ada hak buat keputusan sendiri. Jadi sekali ada cukup MP yang sudah tarik sokongan daripada Anwar, secara automatik Anwar wajib letak jawatan atau menghadap Agong untuk meletak jawatan, melainkan Anwar mengusulkan pembubaran parlimen dan Agong bersetuju. PRK kemudian, katakan MP tu sudah mengingkari keputusan parti, dan kemudian contohnya UMNO pecat MP-MP berkenaan, dan oleh kerana MP-MP berkenaan sudah dipecat, dan oleh kerana UMNO sudah mengubah perlembagaan dia untuk menyelaraskan dengan Akta Anti Lompat Parti, maka MP-MP ni terpaksa kosongkan kerusi, mereka terpaksa adakan PRK. Itu kemudian, tapi Anwar perlu letak jawatan. So ini bukan rahsia. Ini bukan rahsia. Dan dakwaan kononnya MP ni SD tak laku sebab semua keputusan perlu dibuat oleh secara en bloc. Maknanya secara seketul, ini semua mengarut, ini semua cerita rekaan. So esok kalau contohnya ada 40 ke, ada cukup bilangan MP, dia tanda tangan SD, dia boleh tunjuk bukti dia telah tarik sokongan, atau dia buat kenyataan media ada isytihar dia tarik sokongan, jika bilangannya cukup, Anwar tetap jatuh. So inilah penjelasan saya
berhubung Akta Anti Lompat Parti, ya, dan bagaimana ianya sebenarnya tidak boleh halang kejatuhan Anwar. Bukan tujuan saya nak ungkitkan isu kejatuhan Anwar dalam video ini. Sebenarnya saya sedang respon kepada satu penulisan oleh blogger pro Anwar sendiri. Blogger pro Anwar sendiri. Cuma saya nak tekankan di sini bahawa dia kata memang blogger tu kata Akta Anti Lompat Parti tu tidak boleh jamin keselamatan kerajaan. Betul. Tetapi dia buat seolah benda ni rahsia. Ini bukan rahsia, ini asas dalam perlembagaan persekutuan. Memang boleh jatuh. Memang MP boleh jatuhkan, dan memang SD laku. Sebab itu baru-baru ni Tun Mahathir berkata wakil-wakil rakyat ada hak untuk menarik sokongan. Apa yang Tun kata betul. Ya. Apa yang anda penonton didendangkan dalam media sosial, kononnya semuanya en blok. Kalau bukan en blok tak boleh, SD tak laku, itu semua mengarut. Mana ada Akta Anti Lompat Parti sebut hanya ketua parti boleh tentukan. Wakil-wakil rakyat sudah hilang hak untuk buat keputusan. Tak ada. Ya. So Anwar boleh tumbang dengan cara itu. So inilah sebabnya saya nak jelaskan. Sebab blogger tu, sebab ramai yang confused. Lepas tu ramai yang tanya saya, betul ke kalau MP keluar ni Anwar perlu letak jawatan dulu? Ya, betul. Ya. Pilihan raya kecil ke, jadi ke tak jadi ke, UMNO pecat ke tak pecat MP, itu semuanya kemudian. Ya. Okey, so itu sahaja saya nak jelaskan. Ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.